Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, bertemu lagi kita dalam gelanggang forum remaja pada hari ini. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Bersama saya 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya saudara ahli panel kita yang pertama, saudari Elvi. Selamat datang saudari. Di sebelah situ saudari Ilya, ahli panel kedua kita. Selamat datang saudari. Dan di ujung sebelah sana, Ayu cantik manis, saudari Alia Sofia, ahli panel ketiga kita pada hari ini. Selamat datang saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama, apakah faktor-faktor utama yang menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia? Terima kasih saudari moderator. Soalan yang sangat baik. Sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia boleh ditelusuri kembali ke zaman penjajahan British. Pada abad ke-19, British membawa masuk pelbagai kaum ke tanah Melayu untuk memenuhi keperluan tenaga buruh bagi industri pelombongan, terutamanya biji timah dan juga dalam sektor pertanian, seperti ladang getah. Kaum-kaum yang dibawa masuk termasuklah orang Cina yang dibawa masuk untuk bekerja di sektor pelombongan, terutamanya lombong biji timah di Perak dan Selangor. Orang India dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah di negeri-negeri Melayu bersekutu seperti Perak dan Selangor. Orang Melayu kebanyakannya kekal di kawasan luar bandar dan terlibat dalam pertanian serta perikanan. Faktor ini menyebabkan berlakunya permisahan fungsi ekonomi antara kaum, tetapi juga mewujudkan interaksi yang lebih rapat di kalangan mereka. Terima kasih saudari, penjelasan yang sangat menarik sudah tadi. Dari perspektif, sebenarnya pembentukan masyarakat majmuk juga dipengaruhi oleh dasar pendidikan semasa penjajahan British. Setiap kaum di Malaysia pada waktu itu lebih terdedah kepada pendidikan yang berbeza. Orang Melayu kebanyakannya diberi peluang untuk belajar di sekolah-sekolah Melayu, manakala orang Cina lebih banyak mendapat pendidikan di sekolah-sekolah yang ditemukan oleh masyarakat Cina. Begitu juga dengan kaum India. Kaum India, mereka sering mengadakan pendidikan di sekolah berasaskan agama dan budaya mereka. Kesan daripada sistem pendidikan ini, kita dapat lihat bahawa masyarakat majmuk yang ada di Malaysia pada zaman itu lebih mengutamakan identiti dan budaya masing-masing. Baik, terima kasih saudari Alia, penjelasan yang sangat lengkap sebentar tadi. Panelis ketiga, saudari Ilya, apakah pandangan Anda mengenai soalan ini? Terima kasih moderator. Saya ingin menambah satu aspek lagi, yaitu tentang peranan politik dalam pembentukan masyarakat majmuk. Setelah Perang Dunia Kedua, apabila British hendak merangka kemerdekaan untuk tanah Melayu, mereka menghadapi cabaran besar dalam menyatukan masyarakat yang begitu berbeza. Perbezaan ini bukan sahaja dalam segi pekerjaan, tetapi juga dalam segi budaya, agama dan juga bahasa. Selepas itu, kita dapat lihat bagaimana usaha pembentukan negara yang berbilang kaum diteruskan dengan pengenalan dasar-dasar yang mendorong integrasi seperti dasar ekonomi baru, yaitu DEB, yang diperkenalkan pada tahun 1971. Dasar ini berusaha untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum-kaum yang ada di Malaysia dengan memberi lebih banyak peluang kepada orang Melayu dalam bidang ekonomi, tetapi pada masa yang sama ia juga turut memberi manfaat kepada kaum-kaum yang lain. Proses integrasi ini berterusan hingga ke hari ini, di mana kerajaan dan rakyat Malaysia sentiasa berusaha memperkukuhkan semangat perpaduan dan dalam kepelbagaian. Baik, terima kasih saudari Ilya atas penerangan yang sangat terpilih. Izinkan saya untuk menambah lagi satu pandangan saya. Pembentukan masyarakat majmuk ini juga disebabkan oleh pengaruh perdagangan antara bangsa. Sebelum kedatangan British, aktiviti perdagangan telah membawa masuk masyarakat luar seperti perdagangan Arab dan India dan Muslim, membawa Islam dan budaya Timur Tengah ke tanah Melayu untuk membentuk komuniti seperti kaum Melayu India. Pedagang Cina berkahwin dengan wanita tempatan dan membentuk komuniti peranakan Cina
atau Babanyonya. Kaum Bugis, Minangkabau dan Jawa berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan menetap di Tanah Melayu, khususnya di Johor dan Selangor. Interaksi ini memperkayakan kepelbagaian budaya di Malaysia. Terima kasih Saudari Elvi kerana menambah pandangan yang sangat penting ini. Jadi kita dapat lihat bahawa pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi dan sosial tetapi juga oleh aspek politik dan pendidikan. Kesimpulannya, pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah hasil daripada faktor sejarah yang berlaku sejak zaman penjajahan sehingga kini. Walaupun terdapat cabaran dalam hubungan antara kaum, usaha kerajaan dalam pendidikan, ekonomi dan perpaduan nasional terus memastikan keharmonian dalam masyarakat majmuk Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis atas penjelasan dan yang sangat berguna. Terima kasih juga kepada hadirin yang telah menyertai perbincangan hari ini. Semoga perbincangan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Terima kasih dan salam sejahtera.